Alhamdulillah. Syifa apa khabar? Alhamdulillah khabar baik. Alhamdulillah. Sihat ke Dr. Ha? Doktor Har sore throat sikit ni. Oh, Agaknya kan Kak Syifa ada kat rumah. Jadinya pergi berjalan lah sekejap kan. Jadi agaknya ah, travelling tu the whole week lah. Alhamdulillah. So ni dia mhm, dekat rumah mertua dia. okay. Dekat rumah dia punya apa mak mertua dia. Jadi so ni Doktor Har tengah rest sekejap lah. So okay, Syifa apa khabar di sana? Di Kok, Alhamdulillah. okay? Alhamdulillah sihat. Hari ni sunny. Okay Dah spring lah. dah? Dah masuk Uh, spring dah ke kiranya? nak masuk spring. Alhamdulillah. So ada hujan-hujan sikit lah kot. Kan kalau Yeah. ada, okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So mungkin kita boleh start dah ni. Alhamdulillah ada 27 Okay. orang dah tengok. Terima kasih sisters. um, Okay. tak rasa macam Syifa ni ada banyak fan dia kan? Tak adalah. So Saya biasa je. Yang okay. datang ni mesti nak dengar. Mostly lah bila Syifa sembang ke ataupun ada kawan-kawan DM kan. Mostly lepas je sisi dengan Dr. Han. Mesti orang akan kata, I feel like talking to mom. Macam rasa sangat, apa ni, rasa very motherly diorang kata macam tu. Okay. Ya. So when you reach my age, you cannot help but being motherly. You know, Dr. Ha pun tak pernah lah imagine that I would be apa orang kata, orang describe me as motherly kan. Tapi agaknya I Hmm. cannot help it bila you reach this age kan. Jadi macam tajuk yang kita nak bincang hari ni is evergreen. And then most probably masa when I was younger agaknya the way Dr. Ha jawab maybe lain sikit. Tapi bila dah this age kan, so jawapannya pun mungkin adalah tukuk tambah dia. I'm sure the fundamental answer tu is more or less the same. Tapi mungkin dengan pengalaman tu, so itu pun sebenarnya tujuan kita buat session macam ni. Kita kongsikan and Syifa actually tajuk finding purpose of existence ni, why am I here ni, dia bukannya satu tajuk yang baru. This is a Betul. revision kan. Okay, so mungkin Dr. nak jemput Syifa untuk maybe bagi some background lah kenapa you want to discuss. Untuk makluman sister semua, tajuk-tajuk ni semua Syifa yang suggest tau. So Dr. Har Propose. kan aja. So Dr. Har cuma Dr. Har kata okay, if that is actually the topic that you know crop up in your mind, so let's talk about it. InsyaAllah gitulah. Okay. Okay. Terima kasih Dr. Ha. Sekali lagi lah kita akan berpilot talk. Lepas tu kawan-kawan yang dengar ni don't feel apa ni malu ke nak comment anything dekat bawah. You are welcome to. Ini pun pilot talk, very santai. And bila kita cakap topik ni kan sebenarnya Syifa pun bila nak decide topik ni kan lama tau sebenarnya. Pasal tukar-tukar sebab nak fikir yang relevant and what else that like maybe people around my age ataupun yang sebaya yang mungkin ada masalah pasal benda ni. Kadang-kadang mungkin Syifa tak alami ataupun dah lepas fasa tu tapi ada orang yang struggle with that topic. But they don't know how to macam nak cari siapa nak cakap ataupun sumber yang betul untuk dapatkan nasihat kan. So yang ini bukanlah sesi macam counseling ke apa tapi it's like pilot talk yang mungkin boleh macam spark an idea untuk kawan-kawan kat luar sana kan. Apa yang get an idea how to tackle all these life problems ataupun isu yang kita alami. Dan bila Syifa decide untuk propose Dr. Ha about finding purpose of existence, why on earth am I here for? Because at the age of 20, tak boleh 20 something. 20 something. At this age rasanya patutlah saya rasa mungkin kawan-kawan dekat umur ni dah settle dah sebenarnya. Sepatutnya lah kenapalah aku ni dihidupkan dekat dunia ni. Tapi when I look back dan tengok keadaan sekeliling, tengok juga junior-junior kat bawah kan, rasa macam when we talk rasa macam actually out there are things yang belum lagi settle sebenarnya. Mungkin
dia sekadar orang tahu. Untuk yang tahu, oh kita ni we are being born in this dunia as a khalifah, as a abid Mm-mm. ataupun hamba kepada Mm-mm. Allah kan. Itu memang the surface orang kata Jawapan skema lah, jawapan 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 skema je. skema. Hmm. Untuk orang ini adalah untuk orang yang mengenali Islam ataupun mungkin dekat sekolah ustazah pernah cerita ataupun Hmm. yang pernah join usrah, halakah dan sebagainya. Tapi macam mana pula dengan orang dekat luar sana yang abid ni apa? Khalifah ni apa? Yeah. Like saya kan human, manusia. Fungsi saya adalah untuk hidup lah. Lepas tu untuk menyumbang kepada masyarakat. Dia tak link lah dengan apa yang sepatutnya. So mungkin boleh tak Dr. Ha ceritakan lah ataupun what exactly lah mindset yang kita patut ada bila kita fikirkan kenapa aku diwujudkan dalam dunia ni. Okay. Alright. Thanks Syifa dengan sisters yang ada semua ni. Siapa ni ada Arifah, Munira Nur Akila. So mungkin ada yang Dr. tak sebut lagi ni, kebetulan dekat atas skrin ni. Dan semualah yang spend time. Dia bila pillow talk ni kita santai sikit kan. So Dr. pun kalau boleh nak pakai pijama nak baring kat bantal je. Tapi takutnya kan terlelap juga kan. So Dr. ingat kalau pillow talk ni dulu memang kita ada tahu masa Dr. kat asrama kan. So nanti adalah kita berpillow talk lah dengan kawan kita kan, ataupun dalam dorm tu yang katil sebelah selalunya kan. And then soalan-soalan yang rasanya macam selalunya tu kita ada jawapan skema, tapi dekat pillow talk ni kita mula, because the environment, the situation tu macam relax kan, jadi kita pun mungkin boleh explore banyak lagi benda. So soalan kenapa kita diwujudkan di atas muka bumi ni, why on earth am I here, you know, the purpose of my existence ni kan sebenarnya dia satu soalan yang merupakan keperluan yang mesti akan ditanya oleh diri kita. Okay? So Dr. nak jawab dulu macam mana dan kenapa kita tiba-tiba tanya soalan ni dulu before I answer the question tu kan ya. Dan macam Syifa punya, you have put it very nicely in saying that macam kita yang lahir ni dah jawapan tu ready sebab kita dah memang ada agama yang kita anuti. Itu yang buatkan kita tak explore pun. Tak, soalan tu dah memang kira dah memang dah ada dah pun kan, nak buat apa cari-cari. Nanti kalau kita tanya-tanya pula nanti kan mak ayah kita panik. Kita ni kan dah nak terpesong ke akidah bertanya soalan kan yang dah terang nyata jawapan dia. Jadi so Dr. Han nak pergi pada asas dari sudut keperluan manusia ni, you know. Bila kita tengok human needs ataupun keperluan kita, kita ada banyak keperluan sebenarnya. So I'm sure Syifa pernah dengar pasal Abraham Maslow kan. Maslow dia letak hierarki. Sebenarnya dia bukannya invent anything new. Cumanya dia through dia punya research tu dia buatkan the hierarchical pyramid of this human needs. Dengan dia punya theories that keperluan ni akan berada pada lapis-lapis tertentu dan kalau misalnya keperluan di lapisan bawah tu tak dipenuhi, manusia ni dia tidak akan fikirkan tentang keperluan yang di lapis atas tu. Faham tak maksud dia? So you can imagine a 3-dimensional pyramid. Dan kalau misalnya tu dia selalu diringkaskan kepada 5 tingkatan ya. Yang paling bawah ni is the physiological needs. Kan kita perlu makan, minum, oksigen. Ya, kita perlu bila dah makan tu kita perlu pula buang kan ya. So number 1, number 2 kita. So kalau misalnya oksigen kita tak dapat, we'll die. You know, and then kita juga perlu kepada, this is the keperluan asas lah. Yang mana kalau kita tak penuhi keperluan ni, kita tak akan boleh survive dan hidup. So this is the physiological needs, the biological needs lah. So antaranya pun kalau misalnya keperluan nak berkelamin, these are all under that. So once itu yang dipenuhi, kita naik kepada keperluan yang kedua, iaitu safety needs, keperluan untuk keselamatan dan perlindungan kita. So we need a roof on our head. We need to have earn something, sebab dengan duit tu kita boleh beli macam-macam kan, our physiological needs tadi tu. So kita perlukan security yang boleh jamin kita sampai tua ke macam tu kan. These are the 2 layers ni namanya basic needs.
Okay, lepas tu tak cukup dengan ni. Bila dah, tu kan sebabnya kalau misalnya kepala asas tu kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang tu, dia mungkin tak fikirkan kat mana dia nak tidur. Janji dia dapat makan. So kalau dia tidur bawah jambatan pun tak apa. You know, so because yang perlu pada dia yang asas tu. Tapi kalau kita ni yang dah ada rumah kan, Syifa dah ada gaji tiap-tiap bulan, so you can afford, your own, house which is for your safety semua, then you go to the third layer. Third layer ni is belonging and love punya needs. You want to be belong to someone. You want to love somebody else. So this is the needs to have a family. And then yang atas sekali, yang nombor 4, is actually the kiranya macam aesthetic punya. Esteem. This is something about you. Dia dah start, dia sophisticated sikit lah. Dia dah mula macam, you perlu ada acknowledgement and recognition of what you're doing gitu. So these are all psychological needs. This layer 3 and 4, is actually psychological needs. Tapi yang ujung sekali, this is actually what we are talking about today. Once you settle all that, there's another need. So this is the vacuum, a gaping vacuum kat situ. And yang peak of this pyramid is, sometimes they call it, of course, also call it self-actualization, atau this is your morality needs. This is, something spiritual sebenarnya. And self-actualization ni is actually when you ask this question, why am I here? What is the purpose of my existence? Dia tanya yang itu, okay? So, soalannya, is this world a better place? Kan, Syifa? Because there is somebody called Halina Haliza Siraj ni. Or there is, this place, this world, at least lah, we would be contributing something beneficial for you and for others. Being Syifa Rosman tu kan. Jadi so this is actually the area. Jadi kalau kita dah ada penuhi kesemuanya tu, eventually kita akan tanyakan soalan ini. So there is not really macam no matter how you want to ignore it, because it's your need, you will bound to ask for it, And oleh sebab tu kita akan tanya 6 soalan. Selalu Dr. Ha kata ada 6 soalan yang paling asas bila kita aware of ourselves, kan? And we have this kita panggil soul searching questions ni. Kan? Satu, okay? Who am I? Kan tadi tu. Kita dan soalan-soalan ni otak kita tak boleh jawab. And if you allow our otak saja menjawab, tu yang jadi macam-macam tu. Kan? So okay, who am I? Who created me? Where was I before I'm here in this world? What is my purpose? Ni lah my purpose of existence. So that is a general term tau. Tapi yang kelima ni, what is the specific assignment that is given specifically for me? Tak? Dia tak bagi pun kat orang, kalau misalnya you tak ada, maknanya tak adalah benda tu. So yang in terms of existence ni, dia tak boleh just saya adalah abdi kepada Allah dan saya adalah khalifah kepada Allah. Dia kena tanya soalan itu. Yalah kan, tapi apa dia tugasan yang khas untuk Halina Haliza Siraj ni yang orang lain tak boleh buat, kan? Apa dia tugasan itu? And the sixth one is, the sixth is, where will I go after I die? Jadi sebenarnya soalan yang kita tanya hari ni it's just one of that 6. Okay? Dan bila masa kita bertanya balik soalan ni, sebenarnya masa kita lahir tu kita tak tahu apa-apa pun. And then we are given all these cues. And of course kita hantar ke negeri tadika Islam kan. So kita jawab semua soalan-soalan ni. Kan? Dan kita mula baca Quran dalam pendidikan agama Islam, dalam pengajian pendidikan agama Islam PAI tu kena ajar kan, akidah, so tu. Kemudian masuk, dia sebenarnya soalan ni akan ditanya lagi ketika kita puberty. That is actually a very proven landmark. Bila kita nak balik tu, sebenarnya bukan je reproductive organs kita yang matang macam tu je. Otak kita pun dia macam liquidify tau. Sebelum tu dia macam dah solid sikit. And then dia neuroplastic kan. So dia tanya balik soalan-soalan ini. Dan ketika itu
setback bagi mereka yang ada agama yang lahir to a religion and a belief system or a faith. Macam kita pada Islam, ada kawan-kawan kita mungkin yang jadi yang memang Kristian atau Hindu atau agama apa pun, dah ada jawapan dia. So masa this process, kita tak explore sangat. Kita accept je lah. Maknanya jawapan tu dah ada kan. Tapi kita tengok kawan-kawan kita yang mungkin lahir tak ada pegangan agama yang kuat. Mungkin dia mungkin mak ayah dia pun tak practicing contohnya kan. Atau practicing tapi dia rasa, then dia ada this question again, kan? Dan dia bertanya lagi. So dekat sini lah sebenarnya pemikiran kritis tu, untuk menjawab soalan ini. So sisters kan sebenarnya, kita ni untuk mungkin yang bagi dia cepat katakan in the 20s ni going to 30 kan. Kalau you have not been exploring this, and having your own aha tu, aha moment tu, dia tak terlambat. You can have it tonight. Ini kira qada lah sikit lah. Tapi kan, Dr. Har, bila Dr. Chan tu dengan Syifat, do you have that aha moment when you were, that age? Dr. Har ada. Dr. Har ingat sangat tu. That was masa Dr. Har form 2 nak masuk form 3. So that was like 14 going to be 15. And that is usually the age where you start to think about your self-identity. And who are you sebenarnya masa remaja kan. So this is actually getting deeper into your self-awareness. And actually dia masuk self-reflection lah. Kita pun ada bincang juga tentang our self-awareness tu. So dia sebenarnya bila tu kita, so kat sini sebenarnya kita memang kena banyak berdialog dengan diri kita sendiri. Okay. So Dr. Har mungkin form 2 sampai nak masuk form 4 tengah cuti tu, I can really recall exactly when. Syifa agaknya kan bila, macam mana agaknya Syifa? Dr. Har stop kat situ dulu. Maybe you want to take it from there. Kalau Syifa, I think lah waktu Syifa sekolah menengah ni, form 1 sampai form 5, I'm very like goal oriented ataupun nak achieve je. Macam whatever it is, I want to be like top scorer, I want to be number 1 without understanding why I need to be there. Like it just about me myself, macam self-centered lah juga sebenarnya. Lepas tu macam tapi bila duduk dekat asrama kan, always the seniors will say muhasabahlah diri kan. Lepas tu saya macam okay, muhasabah diri tu like do your own self-reflections without really understand lah apa benda ni kan. And we just do it lah, muhasabah diri, fikirkan what are you trying to achieve really. But then I think during that time it's just only about achievement without understanding why I need to be something like this. Tapi bila keluar daripada zone selesa, keluar dari sekolah, start masuk matrik dan universiti, I started to macam membaca. Waktu tu I still remember dekat matrik, dia ada kedai buku ni, kan belajar biology and then we learn about Darwinism. Okay. Lepas tu kan macam manusia daripada monyet ni semua. So learning that, I was like, oh kalaulah pernah terlapse lah Darwinism ni, katanya humans are from monyet dan sebagainya. Tapi takkanlah Nabi Adam ni daripada situ. Like I have this like all these questions. Lepas tu waktu tu pula macam aduh terkejut tau masuk matrik, masuk universiti, macam oh my god, tak biasa dengan kebebasan. Waktu sekolah nak kebebasan. Lepas tu masuk universiti macam, ni terlampau bebas. I need to have something to hold myself. If not, I'll be hanyut. Macam tu. So I started to macam, oh dulu waktu sekolah ada kawan like classmate. Ada mention pasal Usra because this classmate daripada sekolah Hidayah whatsoever, which is different background from myself. Sebab she sekolah convent. Lepas tu macam contact lah and then tanya dia. Lepas tu from there barulah start baca buku pasal tujuan kehidupan. And sebenarnya waktu kira umur 19 barulah faham tentang what is abid, what is khalifah, which I don't really understand when I was in school. Okay. Walaupun like kita solat semua, tapi
tak faham lah the idea of it. But I think benda ni lebih mengukuhkan bila Syifa belajar dekat luar negara. Dekat situ Okay. ada pula lah orang cakap, oh setiap orang ni ada pula potensi diri dia. Potensi diri dia ni berbeza setiap orang. Yang orang katakan sebagai logam. Like the values inside yourself. And to Right. know that, macam Dr. Hash cakap, you only will able to know about it when you like do self-reflection or you explore yourself, give exposure to yourself kan. Which is benda ni tak semua orang mampu dapat dalam tempoh jangka masa yang sama. Mungkin Dr. Ha temui what's your purpose or your value tu awal daripada orang lain kan. Atau Okay. mungkin orang lain tu dah jumpa value dia tapi dia tak tahu untuk apa. Okay. So that is my situations lah. Okay, itu yang seronok cakap dengan Syifa ni sebab you always give me the next cue tu. Sebab Dr. Hamid dalam kepala ni dah ni. Okay, kita balik pada piramid Maslow tadi. Kat atas tu, yang kat self-actualization tu lah sebenarnya, kita mula membina nilai, value. Okay, and hence kalau kita sampai kat peak tu, and then kita tanya soalan tu, dan kita dapat jawapan yang betul, maka value kita, itulah value yang kita pegang. Ya, jadi balik kepada yang, dan kalau orang tu mungkin dapat jawapan yang salah, dia dapat Darwinism punya teori, so itulah value dia yang dia pegang. After all, I'm just, coming from a primate kan. So what's the big deal? And jangan terkejut kalau dengar, well, I am actually still evolving. So I am maybe going to be another human, another entah apa pula, another, a million of years pula lepas ni, dia kata macam tu kan. So kalau macam tu mungkin tak adalah tanggungjawab, tak adalah hari akhirat. Faham tak maksud dia? So value dia dah lain lah. So you are so right in saying that this very important question is is so crucial and important because after this, all our values, our priorities are all based on these questions. Yeah, you realise that kan? Jadinya, Dr. Har punya masa tu, Dr. Har ingatlah cuti sekolah, Dr. Har baca satu buku, Jawi tau, dia My Mother's Book, kecil je. Hidup Sesudah Mati, tulisan B. Arifin, Dr. Har ingat lagi. B. Arifin ni Dr. Har pernah baca lah tentang Samudra Al-Fatihah. Dan masa tu rasa seronok sangat baca tu. Dan bila solat, faham lah kan bila kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu apa dia, ya. B. Arifin ni dia Indonesian. Ingat lagi dia punya buku tu. Tapi Dr. Har jumpa, my mother was reading that book, Hidup Sesudah Mati. Dan buku tu Dr. Har habiskan, mungkin Dr. Har start baca pukul 11, habis pasal dia tipis je. Mungkin lebih kurang tak sampai 50 helai pun. So Dr. Har habis nak Zuhur. Tapi I was a changed person tau. Sebab masa tu ingat, di dalam tu dia describe hidup sesudah mati ni is actually betul dan everything is going to be based on how I live my life. Jadi kan suddenly that question of what is the purpose of my existence to become so macam dia suddenly become so highlighted gitu, I become obsessed with it. Jadi macam obsessed tu kan, okay, if I die today, sebab dalam tu dia ada katalah kan, kita kematian kita tak tahu bila, dan if you're gonna die today, apa bekalan you? Masa tu doktor kata, oh my god, tak ada bekal lagi ni. And so agaknya kalau fikirkan macam tu, doktor mungkin at the age of that 14 going to 15 tu, Dr. Har accelerate to become like maybe, I don't know, sampai umur berapa lah agaknya, 10 years ahead lah agaknya, tahu. And then I become a changed person sebenarnya. I starting to becoming very contemplative kan. Ya, sebelum ni wah seronok je lah kan. Tapi sekarang ni macam, okay, what is the purpose? Dan masa tu Dr. Har kata, konsep ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So masa tu Dr. Har hafal surah Az-Zariyat ayat 56 tu. Dan ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, Allah katakan. So ayat tu ditulis kepada tidak aku ciptakan
So it's a, you know, Dr. Har ramai-ramai ni Dr. Har nampak syifa, ataupun ramai-ramai ni Dr. Har nampak syifa aja. Kan dia lain. Kan? So this is like dia nullify all the other reason of existence, melainkan ini saja. Kan? Jadi dan jin dan manusia tu, patut apa maksudnya abdi kepada Allah ni? So abdi ni dia mesti ikut apa saja yang tuan dia suruh, kan? Dan tuan ni Dr. Har faham bukan saja tuan macam slave and master gitu tau. Ini pencipta kita. Khalik, dan kita ni makhluk. So masa tu Dr. Har faham apa yang Allah suruh sebenarnya untuk kebaikan kita. Ya? Bukan untuk kebaikan. Allah tu memang maha suci, maha segalanya daripada kita semua ni. Dr. Har ingat masa tu dalam buku tu rasanya dia explain, ibaratlah pembuat kenderaan contohnya. Dia tahulah apa spek kereta ni kan. Berapa cc dia, apa dia punya enjin dia dan apa kegunaan kenderaan tu. So Allah tu tahu apa kegunaan kita ni. So that apa yang Allah tak bagi buat tu, memang benda tu sebenarnya sangat akan merosakkan kita dalam jangka masa pendek dan panjang. Tapi okay, kat situ tu kita start lah. Kenapa kita suka sangat benda yang Allah tak bagi kita buat, dan kita sangat malas ataupun tak ada semangat langsung nak buat apa yang Allah suruh kita buat. Masa tu Dr. Har faham tentang konsep adanya syaitan sebagai aduwwun mubin, sebagai musuh kita yang paling nyata, dan juga nafsu kita yang selalunya memang dia bercanggah tu. So message yang Dr. Har dapat daripada situ, Dr. Har kena struggle all the time. Because kalau Dr. Har tak ikut tentang, just ikut apa yang nafsu Dr. Har dan juga syaitan yang sentiasa tak pernah tidur ni kan, I'm going to be derailed ni. Jadi pada masa tu Dr. Har rasa, okay, apa yang nak buat? I want to be a career woman. Dr. Har memang suka belajar, and I see myself as a career woman. Apa career agaknya yang boleh setiap hembusan nafas dan sedut nafas kita ni akan dikira sebagai ibadah. Dia dah mulalah nak jadi abid ni yang mana tak nak buang masa langsung kalau boleh kan. Dan Dr. Har memang nak jadi doktor pun. Tapi masa tu Dr. Har kata, okay, tak nak jadi doktor biasa, nak jadi doktor pakar sikit pun. Dia dah. So this is actually how, when that, macam kalau katalah rumah tu, foundation tu dah ada, atau scaffold lah senang nak cerita kan. So once you have this scaffold or this skeletal outline, so the next thing is just to, whatever you want to do in your life, you go back to this as your benchmark. Kan? And that's how I choose my career. I choose the people I would like to be with. I choose to behave. And then later on, I choose my husband. Kan? And then semuanya tu berasal daripada that self-actualization tu. Okay, I stop there. Sila, okay. Syifa, Dr. Har ambil air sikit. Betul, minum dulu. Okay. Yes, silakan. Okay. Kawan-kawan, kalau ada any persoalan, boleh drop dekat ruang komen. Okay. So, the next question, kita dah cakap lah pasal value and how this knowing the fundamentals of it will lead us to a better planning for ourselves kan. Okay, apa pendapat Dr. Har pula lah, sebab Dr. Har mungkin tahu jugalah sekarang ni we are living in a world where the new generation lebih banyak, Syifa tak sedar benda ni, tapi bila tengok macam there are people especially in Malaysia agnostic, kiranya mula ada penularan agnostic, like I don't believe in God, I don't believe or I don't even want to know about God because I am who I am, macam tu kan. Okay. And I have the power to control my life. Why I need to be someone or somewhere or submit to something that I don't even know. Macam bukan know, but I don't even like really able to face to face with it. Persoalan ni sebenarnya like I think it is something yang makin merebak lah dalam the new generation. So actually Dr. Har ajar falsafah kan untuk my student, falsafah dan isu semasa. Itu jadi kursus wajib universiti. Ini buku dia, falsafah dan
isu semasa. Okay. Dalam Dr. Has sebenarnya macam kebanyakan kita yang bukan pelajar falsafah ni, kita belajar mungkin profession kita and then falsafah tentang profession kita tu. So Dr. Har has been introduced to medical ethical principle of medicine kan. So the philosophy of medicine gitulah. Tapi semua tu sebenarnya adalah practical philosophy tau. Dia sebenarnya ada the theoretical philosophy yang you kena tahu jugalah kan. So Dr. Han mungkin di ujung-ujung kerja sebagai pendidik ni ada peluang untuk sama-sama belajar dengan my student juga kan konsep ni. So dalam bahagian metafizik, this is actually beyond physics kan. So dia memang ada this ism lah kan. Either monotheism or atheism kan. And agnosticism as you are saying. Yeah? So agnosticism ni sebenarnya memang very real. Especially dalam zaman yang mana you don't need God sebenarnya agaknya. Faham tak? Kan kalau kita dulu zaman yang sangat exposed to the element kan. You need God in every single thing that you know, you need to have some kind of faith lah kan gitu. Sekarang ni tak solat pun you boleh kaya, you know. Okay, so dia jadi ada kalau dekat sini dah bacakan ni dia kata agnosticism ya. Being agnostic ni adalah pandangan bahawa ada atau tiadanya Tuhan itu adalah satu yang tidak diketahui atau tak dapat diketahui. Orang yang agnostik ni dia start mula ragu-ragu kan, dia ada keraguan. Dia datang rasa ragu-ragu, betul ke ni? Kan ya? Ya. So sebenarnya kita kan Dr. Han rasa kita pula tak boleh takut dengan persoalan-persoalan tu. Ya, persoalan tu memang dia akan timbul tapi kita kena cari jawapan dia. Dan kemungkinan kalau kita tak berjumpa dengan jawapan, so that will lead you more into your agnosticism ni lah ya, being agnostic ni. Jadi bila katalah sisters kan, semua bila katalah ada je rasa ragu-ragu tu, maka carilah jawapan dia. Ya? Sebab ini sebenarnya kalau tengok kan, dalam Quran tu, satu Quran banyak sangat soalan supaya kita kena mencari jawapan. Tapi dalam Quran juga banyak ya, diriwayatkan bagaimana para Nabi ini bertanya kan. Dan kalau tengok Nabi Ibrahim AS kan, dia mulanya tak kenal pun siapa Tuhan dia kan, tapi dia mengikut fitrah dia tu. Dia rasa okey, dia nampak bintang, ini bintang ni Tuhan saya. Kemudian tengok yang bintang tu lenyap waktu siang, dia kata apa jenis Tuhan ni yang hilang pula. So dia nampak pula bulan kan. So dia mencari tu bulan dan tengok bulan pun ya, bulan yang cantik mengambang tu kalau waktu siang kan dah tak ada pula. Kemudian matahari dia kata haza Rabbi haza akbar, ni lagi besar, ni mungkin ni Tuhan saya, tapi pun terbenam juga. Dan masa tu yang dia membebaskan diri dia daripada semua ni dan dia mohon kepada Tuhan yang ciptakan semua ni. Itu yang ya Hanifah tu. Dia ya, dan maknanya kalau manusia ni betul kepada fitrah dia akan jumpa juga Tuhan dia tu. Tetapi kalau misalnya kita ni satu malas nak berfikir ya, dan mungkin cara kita berfikir tu ya tidak saintifik contohnya. Dia kan sebenarnya banyak orang kata saintis they become atheists kan because they don't believe in God kan ya. Tapi if you really try to explore science kan, sebenarnya dia macam ni je. Kalau kita baca Quran itu dengan saintifik, dengan fikiran yang biasa pun, kalau kita explore the Quran, kita akan jadi scientific in our thinking. Yeah. Or you can be scientific first. Maknanya you are a scientist dulu. And eventually if you really sought for the truth, tanya soalan ni contohnya kan, any purpose of existence, and you really be very honest in that pursuit, you will actually find the answer in the Quran. Okay. So dia macam mana pun dia boleh sampai kat Quran tu. Quran, you jumpa Quran dulu. Tapi kalau you really explore it and ya dengan kaedah yang ni, insya-Allah kita akan jadi scientific in our
in our thinking. Kita perlu bukti kan. That is actually scientific thinking. We need proof. Kan? Tapi kalau misalnya you come up from a scientific background, you want to see proof all the time kan, and then you will find that Quran is the book of science. Bukan science tu, SIGNS, science, evidence kan. Jadi agnosticism ni pada Dr. Har, di situ ada keraguan tetapi tidak betul-betul mencari tu. Jadi dan dalam pencarian ini kita ada banyak discovery lah sebenarnya. Okay, tu sebab kita tengok kawan-kawan kita yang bukan Muslim sebenarnya, bila dia revert pada Islam tu macam mana dia sayang sangat. I think Syifa, you have point out a very important point ni. Mungkin dalam zaman sekarang ni, okay, dia kan pada pandangan Dr. Har, kalau you are really putting aside time to reflect, you would not get into all this confusion and orang kata macam being ragu-ragu ni dia macam itu sebabnya dalam solat kita tu ihdinas siratal mustaqim. Kan jalan yang lurus ni okay, mungkin yang kita bayangkan jalan lurus macam dekat maybe dekat US, kalau kat US dekat gurun, dekat Salt Lake City ke kat Utah tu kan, tu lurus, atau dekat Saudi ke tempat gurun-gurun ni jalannya lurus saja kan. Dia mungkin kalau kita tengok macam mana Allah describe siratal ladzina an'amta alaihim kan, jalan yang Allah bagi nikmat pada situ tu, dan nikmat yang paling besar adalah petunjuknya kan, bagaimana if you kita punya jalan tu kan ni jumpa simpang 3, which turn, right turn or left turn, lepas tu jalan lagi jumpa pula simpang 4 kan, nak terus ke nak kanan kiri. Betul. Dan yang nikmat yang Allah bagi kat kita tu mustaqim, jalan yang akhirnya sampai kepada dia tu adalah jalan yang Allah bagi petunjuk, dan di situlah nikmat. Sebenarnya jalan tu mungkinlah licin, mungkinlah berbukit, mungkinlah penuh dengan selut ke apa ke, tapi kalau itulah jalan dia yang akan menuju pada Allah, jalan tu jadi satu jalan yang nikmat lah. Satu lagi mungkin you have this bifurcation kan, bercabang begitu, nak ikut cabang kanan ke kiri atau roundabout kan, ada 5 exit, which exit. So itulah sebenarnya bila kita ada petunjuk dari Allah ini, kita tidak bersifat agnostik, kita tahu Allah akan sentiasa memberikan kita, dan kita mohon sangat Allah jangan biarkan kita berada dalam jalan orang-orang yang Allah murkai. Antaranya orang yang mungkin tidak menggunakan akalnya untuk mencari siapa Tuhan gitu ni, tak menggunakan akalnya untuk menjawab soalan ini, dan juga jalan-jalan orang-orang yang sesat lah. Kalau you tak dapat hidayah, you patut turn right, you turn left. You patut turn left, you turn right kan. And then kita ni pun ada banyak masa kita silap ambil turn juga ni Syifa, kan. Tapi tiba-tiba kalau Allah tunjukkan, Allah akan bagi U-turn untuk kita kan ada dekat depan nanti U-turn, and then pergi balik, and then kita take the right turn. Jadi pada pandangan Dr. Har, especially zaman masa you all sekarang ni, and you might itu sebabnya kalau misalnya otak kita ni tidak memikirkan sangat tentang self-actualization tu, kita tak discover ourselves kan. Kita mungkin lebih kepada hedonism dan just live by the day tu. Hari ni hiduplah hari ni, besok kalau ada okey tak apa. So terumbang-ambing dan tidak ada purpose of existence tu. Kan, makan untuk hidup. Kan? Hidup untuk makan. Macam tu saja. Kan? Jadi bila ada banyak duit, kita rasa kat situlah happiness kita. Tapi rupanya tak pernah cukup pula. Jadi kan kehidupan tu, itu sebenarnya Islam ni namanya tu salam tu. Dia you are in peace with yourself. Kalau kita tak find this purpose of existence, kita tak tahu bahawa kita ni ambil kepada Allah, kita jadi ambil kepada yang lain pula. Kita menjadi abdi, sebab software kita kan memang software sebagai abdi kan. Jadi bila kita ni tak sembah Allah yang sebenarnya, kita akan sembah yang lain lah. Yang tu yang Dr. rasa satu penyakit yang sangat-sangat membimbangkan buat masa ni.
Okay, silakan. Betul tu. Even even dalam Quran pun ada cakap yang Allah ada katakan yang Allah tak jadikan manusia, jin dan segala ciptaan ni dengan main-main. Like Mm-mm. whenever it comes to God's creation, Allah SWT, Allah tak jadikan contohnya Sia-sia. matahari tu sia-sia, cahaya matahari sia-sia kan. There must be something behind it, but it is ourselves lah yang kena cari. Dan bila Dr. Ha cakap pasal every roundabout dalam kehidupan ni berbeza dan kadang-kadang kita tersalah masuk simpang kan. It reminds me of one day we go for a trip. Lepas tu dekat roundabout tu biasalah pakai Google Map kan. Nak cari arah. Lepas tu actually dekat Northern Ireland. So berpusing kat roundabout tu 8 kali sebab tak ada Allah. tak ada arah nak masuk yang mana, kiri ke kanan waktu tu. Roundabout nombor berapa kan, tak ada arah. But then there's someone tiba-tiba tahan kereta kita orang park. Dia kata macam, oh you are actually nak pergi Dark Hedges je. Dia kata oh dia sebenarnya orang dekat bekerja director of Dark Hedges. Dia tengok nombor plate tu Dublin. So dia kata ni mesti bukan orang Northern Ireland. So let me lead you there. So actually sebenarnya waktu tu kan kita orang 8 kali pusing tu dah macam dah gelak dah, macam nak cerita Mr. Bean. Lepas tu dengan kawan yang macam tak boleh apa ni, mabuk darat. Waktu tu kira macam cepatlah tolonglah macam mana ni, sebab takut tersalah masuk kan. And I think it's kind of like a doa lah waktu tu, tolonglah ada bantuan waktu tu. But I say like itulah dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang we like finding things yang macam kita nak minta tolong, kadang-kadang benda tu Allah hadirkan dalam mungkin like bentuk manusia, like maybe when you join something, like you just need to seek lah the help lah, benda tu akan datang kan. And then Dark Hedges ni tempat yang ada pokok yang ya kan, Kak Syifa pun cakap juga lah, nature punya pokok tu kan. Nak pergi situ, lepas tu itulah akhirnya berjumpalah dengan kawasan tu. Dan so I think it's just the same with our life lah, the analogy like if you are stuck in a quest, kita memang kena minta lah pertolongan Allah SWT. Like maybe you cannot I think we tends to say like alah benda ni klise lah, macam benda ni memang kehidupan kita klise kan, like because we have only one purpose, like you cannot run from it, the purpose of being an abid or khalifah. Like why people out there macam kita rasa kenapa kita tak patut berada dalam keklisean ni, sebab benda keklisean ni lah yang will lead you to somewhere better kan. Right. I like that bit where you say cliche lah kan. Kita ni macam kita pula sekarang ni tak nak anything cliche tu, kita tak mau. So jadi macam bila kita believe in this system kan, belief system kita sebagai abid kepada Allah ni macam cliche, and you want to keluar daripada klise itu kan. So okay, something about klise jugalah kan. Ada benda yang memang benda lama dan dah tak relevan. Tapi this bit of so-called klise ni, dia akan sentiasa relevan because you are just the same human being kan, yang Allah tahu. Kalau you regard this as a klise and you do not want to have anything to do with it, and I'm afraid you're going to have that gaping vacuum tu, and your life is going to be just sucked into it, and then you tak tahu, tengok dah habis dah hari ni, lepas tu besok another day, dan ada benda kat dalam tu yang, itu sebabnya ya Maslow dia ada satu cakap, dia kata self-actualization ni is when you will see your potential and why you're being, you're being created. And this is actually more towards the fifth question just now. What are the specific assignment and tasks that are being assigned to me? Ini Syifa Rosman ya, ataupun mungkin ya nama-nama sister yang ada kan, Siti Khadijahnya, ada Brother Muhammad Fadli Osman pun join ya. Dia apa tujuannya kita ni ya. So macam Dr. Han, mungkin sebab Dr. Han dah dah ada anak macam tu kan. Dia jawapannya cukup mudah lah. Kalau Dr. Han tak ada, Syifa tu pun tak ada. Dr. Han Syifa Ana tak ada. And my cucu Jannah pun tak ada. So, and of course, itulah satu purpose-nya. And that is not a small purpose, isn't it? It is bringing
And mungkinlah ada yang ibu yang melahirkan sampai 10 anak. Masya Allah kan. Kalau dia tak ada atas muka bumi ni 10 orang tu tak lahir pun. Kan? And then of course I'm becoming an educator in medical school kan contohnya. So there are student yang memang Allah bagi assignment kat Dr. Harun untuk ajar dia, you know. So dia tahu nak sambut bayi tu daripada Dr. Haraja kan. So that is my purpose juga. So kan agaknya bila you find this purpose tu yang rasanya ya Maslow kata if you do not fulfill your potential, dia kata let me warn you that you are not going to be happy in this life. You tak akan jumpa happiness tu. Kan sebabnya macam masih tertanya-tanya. So kan sebenarnya kita ni kan yang klise ni lah yang Allah nak selamatkan kita tau. Kalau tak kita agaknya duk meraba-raba dan mencari-cari lagi kan. So the next question is macam mana cara kita nak jadi abdi kepada Allah tu? Kita dah tahu dah. So kat sini ni yang Dr. Har rasa akidah tu memang kena tak boleh dibiarkan unvisited, you know. Kita kena revisit every time. Yes. Kan? Apa maknanya Allah itu sebagai Rabb kita? Kan? Ya, maknanya Allah tu pencipta kita. Okay. Apa makna Allah tu ilah kita? Sebab tu la ilaha illallah kan? Ilah tu apa maksud dia? So yang ni selalu dalam usrah lah, klise lagi lah. Tapi kalau tak ni, benda ni basic tau. Tapi kadang tak diingatkan. Yang Dr. Hatta sentiasa ingat main nakibah yang huraikan buku Fatihah kan, apa erti saya mengandung Islam tu. Kan? Apa erti saya mengandung Islam dalam konteks akidah? Ya, saya percaya ilah tu Allah bukan saja menciptakan saya tapi dia juga tempat pengantungan saya. Ya, dia lah juga yang menentukan rezeki saya. Dia lah juga yang tempat saya meminta segala apa, kan? Dalam konteks itu surah Al-Ikhlas tu. Ya, konsep As-Samad tu. Allah tu tumpuan segala-galanya. So yang itu tu kena betul-betul solid. And then lepas tu kita tanya next question. Okay, so now macam mana kita cara nak serve Allah ni? By being his khalifah. What does that mean? Khalifah tu wakil. Maknanya macam representative. Kenapa Allah tak boleh ke nak uruskan dunia ni? Boleh. Allah tak perlu pun kita, he could do it without us. Tapi Allah letak kita kat atas muka bumi ni sebagai tempat untuk kita diuji lah siapa antara kita ni yang paling baik dia punya performance dia as khalifah tu. So macam mana cara kita nak mengurus takbir dunia ni? Syifa, kita kena guna segala macam mana Allah menyusun, atur dan mentadbir alam ni jugalah. Maksud dia Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim kan? So kita lebih banyak sifat Rahman dan Rahim, kasih sayang tu. Allah itu adil. Ya? Allah itu sangat sabar. Kan? Allah itu sangat halim, sangat lembut. Ya? Allah itu juga sangat menerima taubat. Tapi jangan lupa, ya, Allah itu juga mampu untuk memberikan penegasan kepada kita. You know? Sifat Rahman dan Rahim Allah itu tidak maksudnya Allah tidak mampu nak, bila kita melakukan sesuatu pula maka dibiarkan saja kita. Dia boleh memberi balasan. So kan dan dalam konteks inilah kita mungkin katakan orang yang agnostik tadi kan, dia kata adakah syurga dan neraka tu? Kenapa tak adilnya kan? Ada orang Islam yang jahat kan? Ada orang yang bukan Islam sangat baik. Tapi orang yang bukan Islam yang baik ni tak boleh masuk syurga. Itu antara soalan-soalan orang yang dah mula ragu-ragu lah kan. So masa ni lah sebenarnya yang paling baik sebenarnya untuk kita bincang ni kan kadang-kadang tu is berbincang of course dengan adanya tunjuk ajar daripada guru, tetapi selalunya kita tak terasa tu bila kita tak engage dengan orang lain. Dr. Har pernah kawan Dr. Har Hamin Dekor, ingat lagi masa tu form 3 agaknya. Lepas makan tu dia satu doang dengan Dr. Har, dia kata saya nak tanya satu. Dia kata okey. Apa dia panggil dia Min kan? Apa dia Min? Syurga orang Islam ni dia hanya untuk orang Islam saja ya. Kata. So kalau bukan Islam dia masuk neraka. Oh kalau macam tu agama ai lagi baik tau, dia kata. Oh ya ke, kenapa? Sebab syurga dan neraka itu untuk semua orang. Tak kira lah kalau dia bukan Punjabi pun, kalau dia baik macam you kan, you have a place in my dalam syurga yang in my religion. But kalau I baik macam mana pun, I have no place in your heaven.
kata. So how do you answer this kan? Jadi so kat situ sebenarnya dia menguji kefahaman kita tentang konteks ni. Tapi kita tidaklah pula, dah kebanyakan kita bila ditanya soalnya kita melatah sebab kita tak tahu nak jawab macam mana. Atau sama ada kita tak jawab langsung atau kita tak di dalam Al-Quran memang ya. So ada orang Islam yang tengok jahat, tak semayang, berzina, bunuh orang, macam mana dia kata? Dia orang tu sekejap je masuk neraka, tapi kan masuk syurga balik. Agak so kan ya. Jadi sebab kefahaman kita tu ya, kita mungkin kita tengok argument dia lah, maknanya dia rasa dia lagi baik lah sebab syurga dia. So kita pula, kita katakan syurga tu adalah satu penghormatan kepada orang yang ya pegang kepada apa yang tujuan dia diciptakan atas muka bumi ni. Kan? Jadi disebabkan tu dia jadi baik semua-semua tu bukan disebabkan oleh akidah dia ni. Orang lain yang mungkin baik tu tapi tidak asasnya daripada akidah ni, dia mungkin sebab manusia ada dia punya morality tadi kan, yang tu. Kita semua suka benda yang baik. Adakah orang yang tak suka benda baik? Orang yang paling jahat pun dia nak orang buat baik dengan dia kan? So okay, Dr. tak nak pergi kat situ, tapi these are things yang you need to engage yourself juga sebenarnya. Kalau kita rasa kita tak boleh nak jawab, so mungkin kita bolehlah bincang dengan kawan tu, thanks for the question, but I will find the answer. Saya jangan cuba jawab kalau kita tak berapa sure. Okay, nanti kan dia jadi lagi teruk, lagi macam-macam lah. Tu yang jadi Islam ni haru biru ni, semua orang nak jawab kan ya. Jadi so kita pun mungkin kena tahu limitation kita. Okay, Syifa. Okay, very interesting situation, which also lead to the next question. Kawan-kawan, kalau ada soalan, sila-sila. Ya, tapi malam ni actually nampak simple tapi berat lah kan. Ni waktu nak tidur kejap lagi, orang kat Malaysia boleh terfikir-fikir balik. Kalau kita sebut tadi pasal syurga, neraka dan kenapa Allah jadikan kita. So basically the question is, who are we to God? Who are we to Allah SWT kan? Apa pula pandangan Dr. Ha tentang macam like people said, kalau macam tu, why not we just be Islam? We mengucap 2 kalimah syahadah without actually, tak kisahlah, not really have to sembahyang, and halal haram tak perlu nak being strict, like we go with as a normal human being, tapi kan akidah kita dah mengucap 2 kalimah syahadah, confirm lah kita akan masuk syurga. Macam kenapa nak susah, sebab Allah dah kata once kita ni mentauhidkan Allah SWT dan juga percaya kepada Rasulullah, kita kan akan dimasukkan dalam syurga. Just a matter of time katanya. So with this kind of questions, which actually Syifa rasa mungkin orang ni, yang ini berlakulah dalam dunia realiti, mungkin orang ni tak settle lagi lah pasal memahami konsep sebagai seorang abid, dan tak faham lagi konsep tentang dekat neraka tu bukan biasa-biasa. It's not like you put your hand dekat api ataupun terkena air panas kan. So what your advice about this kind of question or maybe pemikiran yang macam ni? Itulah kan, akhirnya kita mungkin kena pergi balik kepada hidayah tu sebenarnya milik Allah kan. Dan in fact semualah milik Allah pun. Dan Allah boleh ambil dan boleh bagi pada siapa yang dia nak. Kalau siapa yang dia nak bagi, tak ada siapa pun yang boleh halang pun. Kalau dia nak cabut atau dia tak nak bagi, tak ada siapa pun yang boleh dapatkan kan. So tapi hidayah tu sebenarnya sangat mahal lah. Ya, dan mungkin kalau kita tengokkan kefahaman tu, akidah itu dia kan dia orang kata tercetus di hati, diucapkan di lidah dan dizahirkan oleh perbuatan kita. Barulah ya syahadah kita tu ada nilainya kan ya. Jadi dan mungkinlah ada juga yang katakan, selalu sangat kita kata dia ni lah, tapi dia sayanglah dia bukan Islam. Tak pernah dengar ni Mother Teresa tu kan, kalau tengok
baca buku dia, ada movie dia tahu Syifa kan, Mother Teresa tu. Memanglah baiklah sangat orang dia kan. Tapi mungkin kita kata sayanglah dia tu, dia bukan Islam, mati kafir. Kita tak tahu tau. Ya, masa dia ya di akhir hidup dia tu, kalau katalah Allah ya, kalau dia mengucap syahadah pun dia, itu antara dia dengan Allah lah. Kita ni yang tak, itu sebenarnya kita mungkin iman seseorang itu bukan kita yang menilai kan. Tetapi kalau katalah memang betul ada kawan yang cakap begitu, so kita katakan bahawa sebenarnya ya syahadah kita tu, iman kita tu ialah yang menjadi pendorong kepada semua yang kita buat ni. And of course kita nak please Allah saja. Dan ini sebenarnya lah ya yang memerdekakan kita kan, daripada menjadi, dia kan yang ni satu lagi Syifa kalau perasan, kalau kita menjadi abdi kepada Allah, satu tu kan kita selalu, kita kalau menjadi hamba kepada seorang tuan ni contohnya, kita takut dengan dia kan. Bila takut tu maknanya kita menjauh dari dia. Kalau boleh kita tak nak lah kan, tak nak dekat dengan ke. I mean yelah, dia tuan kita kan. Tapi dengan Allah ni kalau kita betul-betul kan, dengan Fatihah kita pun cukup lah. Kita kata kita ni abdi kepada Allah ni, ya, dialah tempat kita sembah, tempat kita mohon pertolongan kan. Kita jadi lagi merapat dan mendekat. dan itu sebenarnya lainnya. Dan masa tu kita tahu bahawa Allah yang akan menguruskan semua urusan kita. Kita mungkinlah seorang miskin yang ya tak dapat banyaklah resources kita. Tetapi kan kita tahu di sisi Allah, Allah tak tengok kaya miskin kita kan. Allah tak tengok pangkat dan juga keturunan kita. Jadi oleh sebab tu semua orang ya di sisi Allah ada peluang yang sama ya untuk mendapat keridaan dia. So and that is a very exciting sebab Allah tu very responsif kan. Kalau misalnya kita mula letakkan harapan kita kat dia apa semua, you will realize he will answer it kan. Kalau kita minta dan dia tak bagi, ya, kita punya alasan sebab Allah tahu agaknya benda tu kita tak boleh dapat pun. Ada benda kita tak nak pun tapi Allah bagi juga. Itu sebabnya kan Allah kata dalam surah sekarang ni, dalam COVID ni lah, Al-Baqarah 155, 156, 157 tu. Ya Allah memang pasti akan uji kamu dengan sedikit rasa takut, ya, lapar kan, kekurangan nyawa, kekurangan harta, kekurangan buah kan. Tapi ayat tu Allah kata, berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa dia orang sabar ni? Bila Allah dia kan sebenarnya bila kita seronok ni, itulah jadi agnostik lah apa semua ni. Tetapi masa dia susah nanti, apa yang orang yang sabar ni, dia bila dia kena susah tu, dia terus kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia tahu dia ni datang dari Allah ya, dan balik pada Allah. So semua yang kita ada ni semua Allah punya. Dan Allah kata ya, mereka ni nanti yang Allah akan bagi ampunan dia, rahmah dia dan hidayah dia. Tu tadi kan. Tadi tu Rana buat pusing-pusing tu, nak masuk mana ni ha. And to me kan, okay, Dr. Hamid mungkin nak conclude sikit macam ni, dah pukul 10:05 minit. Tapi kita katakan, apa perasaan yang paling tak selesa? You feel so vulnerable when you are lost. Siapa yang pernah berpergian dan tak tahu nak pergi ke mana tu, kan, lost tu tau, rasa tak tahu nak pergi mana. Tapi kalau kita ni lah tadi, finding purpose of existence, saya adalah abdi kepada Allah, saya tahu saya datang dari mana, saya nak pergi kepada mana. Semua yang ada pada setiap sel yang ada pada diri saya ni semua milik Allah, dan sebagai pemilik dia boleh ambil anytime. So kalau tiba-tiba Allah ambil kesihatan kita, Allah ambil kecantikan kita, Allah ambil suara kita, Allah ambil lidah kita, Allah ambil pendengaran kita, kita sedih lah kan. Tapi kita teringat pula, kita ni sebagai peminjam ni, buatlah gaya peminjam kan. Janganlah pula orang kata lawan tokek pula kan. Tapi Allah tu kalau kita syukur pula, dia akan tambah lagi kan. Jadi kan to me, dialog yang kena ada yang kata klise ni, yang siapa yang rasa klise tu, rasanya dia belum cukup dialog dengan Allah lagi. Dia kena ada dialog tu.
Dan sebenarnya masa dialog tu, masa solat tu, this is when bila kita sujud tu kan, ya Allah, I'm at my most vulnerable spot. And I have nothing at all. Okay? Dan kalau misalnya dalam sujud tu Allah nak ambil kita, itulah yang paling baik sekali. Kan? Ya? Sisters agaknya kan, Bapak Dr. selalu pesan tau, kita ni, we're meant for this dunia. Kita ni Allah cipta kampung kita dekat syurga tu. Kan? Tapi asbab Allah saja nak bagikan asbab untuk Nabi Adam AS dan Ibu Hawa kita turun ke bumi ni. Ya? Tapi sebenarnya kita sekarang ni kena ada rindu nak balik ke syurga tu. Sebab itu sebenarnya tempat kita. Kan? Itu sebabnya kita ni ada masanya kalau kita boleh jaga semua ni, kita lagi baik daripada malaikat kan. Malaikat jealous sangat. Disebabkan kesabaran kita, ya, nafsu kita tu. Dia memang tak ada nafsu penat, tak ada nafsu teringin apa-apa kan. Tapi kita pula, tu tadilah ya, boleh jadi asfal safilin pula ya, daripada kita menjadi ahsani taqwim tu, sebaik-baik ciptaan Allah. Tapi kalau kita tak gunakan ya, cara berfikir ni dengan hidayah daripada Allah tu, darjat kita lagi rendah daripada haiwan. Ya. And we sing that now. Ya? Jadi oleh sebab tu, jaga betul-betul iman kita tu. Jadi dia bukan klise tau. It's a gift. Kan? Tapi macam biasalah, benda yang dapat free ni kita tak hargai sangat. Ya? Jadi cumanya kepada pandangan doktor, kalau ada dah asasnya, Syifa, kalau kadang-kadang tu macam tersilap ambil turn dekat roundabout tadi, insya-Allah Allah akan hantar balik kita. Balik kat jalan yang betul. Itu hidayah, itu permohonan kita. So sisters kan, if you feel today like macam you feel there's a gaping vacuum inside you, agaknya this dialogue of purpose of existence ni. Why on earth kan? Allah cuma hantar kita kat sini, buat apa kerja-kerja kita yang patut kita buat. Lepas tu kita serahkan pada Allah SWT dengan keyakinan bahawa masuk syurga atau tidak kita tu adalah atas rahmah dan kasih sayang Allah, bukan kerana amal kita. Dan ingatlah satu, agaknya kita ni kadang rasa macam masuk syurga tu macam apa? Dia macam eksklusif kelab kat sini kan. Kalau kat sini I boleh afford ni, nanti kat syurga pun I can bribe the malaikat. Macam tu ke? Do you think like that? Dia sebenarnya syurga Allah itu adalah satu penghormatan kepada kita sebenarnya. Kan? Dan sebenarnya neraka tu adalah satu penghinaan. Kan? Dan kalaulah misalnya itu Dr. nak conclude, kalau boleh ya, ada soalan lagi. Ada ke kawan-kawan? Kalau ada soalan, setakat ni saya tak ada. Semua khusyuk mendengar je. Okay, Dr. mungkin nak conclude. Ada satu, Dr. kalau tengah mungkin ada this dialogue kan, kalau kita kata ya Allah, whatever that ayah hamba nak satu je. Bila nanti berdiri farda ya, seorang-seorang depan Allah tu, I just want to hear this from you. Halina, katakan Halina Zasiraj ni, mission accomplished. So I just want whatever mission yang Allah dah bagi kat Dr. ni, Dr. dah boleh laksanakan sebaik mungkin. I just want to hear that. Dan mungkin itulah sebabnya Iqbal, penyair yang tersohor tu kan, Dr. pernah baca satu tu, dia kata, aku tidak akan rasa gembira ya, dan bahagia berada di dalam syurga sekiranya aku tak Allah murka padaku ketika itu. Dan aku tidak akan peduli dengan kesukaran, kesengsaraan di dalam neraka kalau ketika itu aku tahu Allah ridha padaku, macam tu. Of course, bila Dr. sebut ni kadang dia kata, kenapa pula kalau Allah ridha kat dia kalah neraka? Dia kata, kenapa pula kalau Allah murka kat dia dalam syurga? Okeylah, maknanya kita ni memang belum sampai lah kat level tu kan. Inilah tahap
keikhlasan yang kita nak Hmm. cuba gapai. Mungkin tak sampai pun, tapi tak apa, kita cuba jugalah. Kita mengabdikan diri pada Allah tu bukan kerana syurga dan neraka, tapi tu tahap iman para nabi dan wali lah kan. Ada dua lagi kan cara kita ni yang beriman ni. Tapi apa-apa pun alhamdulillah lah dibandingkan dengan kalau tak ada iman. Ada orang yang beribadah ni, ibadahnya tu ibarat si saudagar. Dr. Hanis Saidina Ali yang cakap. Dia hanya mengira-ngira untung laba saja. Ya. Jadi dia nak buat ibadat tu yang banyak je pahala dia macam tu. Baguslah, tak apa tu, tak apa. Kalau ada dua amal macam tu, satu ni ialah dapat dapat 2 markah saja. Yang satu ni 20 markah, dia akan buat yang 20 tu. Tapi tak apalah juga tu. Tapi cara dia beribadat tu macam saudagar lah kan. Tapi ada seorang lagi ni yang beribadat seperti orang yang dalam ketakutan saja. Takut masuk neraka, takut nanti Allah ni kan. Tapi itulah iman orang biasa ni. Iman kita ni Syifa kan. Kita beribadat ni sebab tak nak masuk neraka. Tapi tak apalah tu kan. Ataupun nak dapat pahala, nak masuk syurga gitu. Okey. Tapi kalau boleh agaknya kita cuba naikkan sikit tahap itu supaya kalau tak dapat pula tahap iman dengan iman Nabi dengan iman wali ni, paling tidaknya kita sentiasa mengkoreksi diri. Ya, jangan silap pula ni kan kata Dr. Hal kata jangan beribadat kerana nak pahala atau nak takut dan neraka. Bukan gitu. Dia ada level-level tu lah kan. Tapi makna kita start daripada yang biasa dulu. Mudah-mudahan kita boleh baiki lagi. Moga-moga Syifa perbincangan kita sejam ni Allah kira sebagai amal saleh. Ya, ada lebih kurang 41 orang yang tengok ni. Kalau ada seorang dua yang terasa lah, I think I need to revise nak revise subjek ni kan, tak apa tu, insyaAllah kan. So kalau apa-apa kot Syifa nak conclude ke, silakan. Okay. Terima kasih Dr. Ha untuk nasihat ataupun peringatan-peringatan lah untuk kita semua. I think insyaAllah lah all of us gonna have this input macam refreshing dan mungkin akan terapkan kalau ada yang dah ada anak-anak. Now you are able to like educate your children dengan cara yang betul tentang akidahnya. Kalau ada yang ada adik-beradik nak sampaikan kepada keluarga dan sebagainya. I think this is very important lah, especially dah hidup-hidup akhir zaman ni macam-macam. Betul. Yeah, I'm very scared as well. I have this one point like macam I don't feel that. Sekarang ni kan banyak kan cerita apokalips lah, lepas tu dengan wabak COVID ni semua, saya macam I don't want to live in the era where like it will be very hard for me sebab tak tahu mampu ke tak nak hadapi benda tu. But you can like macam Allah kata lah, you akan mampu kalau you menjadi orang yang bertakwa tu kan. Like sebab macam boleh ke ni, like I don't know. So waktu Syifa tengok dah sambung lagi sikit, waktu Syifa pergi umrah 2019 tu kan, ustaz yang bawa kita orang tawaf tu, because kita ada adik yang paling muda kat situ, umurnya 8 tahun waktu tu. Lepas tu ustaz ni cakap dekat mak dia, oh insyaAllah yang ni akan jumpa Imam Mahdi. Lepas tu kita orang macam, lepas tu mak dia macam, ustaz. Sebab ustaz kata tengoklah keadaan umur tu, logiknya. Lepas tu dia kata tak apalah, kita doalah jumpa Imam Mahdi tu dalam keadaan jadi pengikut yang soleh kan. We just keep praying, and then I was like, yeah, I think we just need to keep on praying and do what we can do lah. Dan selebihnya memang macam Dr. Ha kata, atas rahmat Allah SWT kan. Because memang tak ada dekat tiket express ke, VIP line ke, business class, tak ada lah dekat syurga ni. Betul. Ada syafaat. Ada syafaat kan. Syafaat, sebab tu Quran kita baca. Dia kan agaknya yang tadi kan Syafaat kata anak-anak kita nak ajar solat semua tu. Dr. Han rasa mungkin pendekatan kita tak boleh lagi dah. Nanti Allah marah, masuk neraka. Dia kata, kenapa kita solat waktu subuh ni? Sebab Allah dah bagi kita tidur nyenyak, katil yang selesa, dengan selamat semua. Pagi ni nak bangun ni dah ada dah sarapan.
So we have to say thank you to Allah. Dr. Mhm. Han, daripada anak-anak Dr. Han kecil, that is actually how Dr. Han kejut dia bangun. Bangun salat. Kita kena say thank you to Allah kan. Tapi kita kena tanamkan dia punya sifat being grateful tu. So dia kena mula dengan ucap terima kasih kat kita. Lepas tu selalu kita kata, okay, siapa bagi mata? Allah bagi mata. So macam mana cara kita nak say thank you to Allah? Kita solat. Kan? Jadi dia akan buat solat tu kerana dia nak menzahirkan kesyukuran dia. Yeah. Bukan kerana dia takut tadi tu kan. Jadi mungkin yang itu tu yang dan akhirnya kita akan kata Allah tu banyaknya lah yang dia bagi Syifa kat kita. Tapi sikitnya lah syukur kita kat dia. Malah bukan syukur tau. Kita mungkin tak cukup aja tu. And that is actually our world of scarcity. We are never enough, you know. Yang itu yang agaknya menyebabkan kita tidak akan bahagia sampai bila-bila. So message dia, dah concludekan ya. If you find your purpose of existence and the big why, then you work very hard to achieve that. So kita nak mengabdikan diri kita pada Allah sebab Allah melihat kita 24/7. Kita nak tidur bangun kita ni semua kira ibadah. Oleh sebab tu kita kena sentiasa sibuk untuk mencari mana lagi peluang untuk melakukan perkara yang Allah suka. Kan? Walaupun saya tak suka. Dan bukan saja buat apa yang Allah suka, tinggalkan pula apa yang dia tak suka walaupun meleleh-leleh Hailio saya nak buat kan. Itulah dia mujahadahnya. And that is very tiring sebenarnya kan. Yeah, it is. Dan itu sebabnya orang yang betul-betul ya bermujahadah di atas muka bumi ni, dia tak sabar nak balik pada Allah. Sebab itu rehat dia. Rehat bukan kat dunia ni. Rehat dia sebenarnya dekat akhirat nanti. Dan sebab tu sisters kan, Syifa, ya brothers semua. Kalau kita rasa payah sangat hidup ni, ingat yang itu saja. Dunia ni memang tempat payah, kan? Jadi mudah-mudahan kita payah di dunia ni, tapi nanti ya dengan pendekatan yang kita bincangkan malam ni, mudah-mudahan Allah akan ya meletakkan nama kita dalam sinarai mereka yang Allah akan bagi rehat dekat syurga nanti. Rehat tu bukan dekat syurga je, nanti dekat barzah tu pun dah rehat dah. Kan? Menjadi salah satu daripada bilik-bilik syurga tu. Kan? Tapi kalau kita buangkan masa kita kat sini ni, ikut semua benda yang nafsu kita nak, ya, apa yang Allah larang itulah kita buat. Apa yang Allah suruh itulah yang kita tak nak buat. Kita bimbang nanti masa kita mati dan kita mengimani itu, ya, percaya dengan alam yang gaib tu, neraka kita punya kubur tu jadi salah satu daripada lubang neraka. Itu takutlah juga tu kan. Tapi agaknya kena mixture of that. Takut dan harap itu kan. Ya. So insyaAllah kita jumpa bulan depan pula. Apa tajuknya bulan depan Syifa? Dr. Hana tak ingat dah ni. Ada kat situ? Ada tajuk dia Becomingness of Muslimah something. Saya lupa. Tapi spesifik kepada wanita. Apa maknanya menjadi seorang wanita ni kan? Becomingness tu is kemenjadian lah. Ya? Becomingness. Sebab sekarang hari ni agaknya kita macam sama ada keliru ke ataupun apa maknanya menjadi seorang wanita muslimah ni. Hari ni kita dia macam a continuation of tajuk hari ni lah sebenarnya. Okay, so insyaAllah panjang umur kita jumpa bulan Mac nanti. Thanks Syifa for your time. So ni Syifa, kami dah nak tidur dah. Syifa masih ada lagi half of your weekend kan. So Dr. Ha doakan ya Syifa sentiasa dalam perlindungan Allah ya. Dan juga setiap detik Syifa di sana tu makin tambah kuat imannya. Kan ya. Dan kita doakan semua juga ya, sebab bila makin lama ni Dr. Han makin faham lah agaknya kenapa yang dikatakan Saidina Umar mengatakan kalau kamu ada iman kamu ada segalanya. Kalau kamu kehilangan iman kamu akan kehilangan segalanya. So please ya, it's not cliche, it is something so precious that we need to hold it and you know, orang kata safeguard kita punya iman itu insyaAllah. Okay, Syifa. Okay, terima kasih Dr. Ha. Terima kasih semua yang join hari ni. Sebelum tu Dr. Ha saya kena sampaikan, ibu saya kira salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ya, Okay, satu masa nanti insyaAllah kita jumpa. Syifa tak betul. balik ke? Tak ada nak balik nak ziarah mak ayah ke? Ya, memang plan nak balik. Itulah hidup dekat dekat ni saya macam kena settle kat urusan work permit dulu. Okay. The transition of dapat kerja baru, lepas tu baru Oh, dapat pulang dekat Malaysia sebab baik. ya dia tak kena Betul lah. kena Okay. arrange kat sini dulu kan. Apa Okay, ni? insyaAllah. InsyaAllah. Kalau ke Taiping, nanti saya beritahu Kak Syifa. Boleh lah. Dr. Han pergi Taiping baru ni hari Khamis. Maka Lah tengah hari itu. dekat beli nasi kandar restoran beratuk tu. Oh, dekat uh, um, depan tasik Taman Tasik Taman Taiping kan. Tasik. Lepas ni boleh datang dekat sebab Ibu Syifa buka kafe. Nanti boleh datang ziarah. Masya Dekat Allah. Okay, Taiping. boleh Boleh. insyaAllah. Okay. Okay, terima Alright. kasih. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam tidur. warahmatullahi. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syifa. Okay. Okay.